أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, peluang kepada kita untuk kita meneruskan pengajian kita pada malam ini yang kita berhenti sejak daripada puasa hari itu, dan kita sambung pada malam ini. Moga-moga dengan usaha kita untuk menuntut ilmu ini, Allah Ta'ala kira sebagai satu saham yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Ta'ala moga-moga mengangkat diri kita apabila kita ini mempelajari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat satu kaum itu, akan mengangkat satu orang yang menuntut ilmu itu dengan beberapa darjat. Jadi alhamdulillah, orang yang menuntut ilmu ini Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita, tuan-tuan. Bukan sahaja darjat di akhirat, bahkan di dunia juga Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kita di sisi manusia dan juga di sisi makhluk-makhluk yang lain. Moga-moga kita diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita masih lagi hidup, masih lagi bernafas. Kiamat belum lagi berlaku. Walaupun semalam telah berlakunya gerhana bulan, yang mana gerhana bulan ini adalah salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam takut berlakunya kiamat di saat berlakunya gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Tetapi semalam alhamdulillah, sampai semalam dan hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan untuk hidup, untuk kita teruskan amal ibadat kita sehinggalah kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya gerhana. Pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat gerhana matahari, maka Nabi terus menuju ke masjid untuk melaksanakan solat, kerana khawatir dan risau Nabi sallallahu alaihi wasallam takut berlakunya kiamat ataupun datangnya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, yang maksudnya terjadi matahari itu, gerhana matahari itu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tergesa-gesa kerana takut akan terjadinya hari kiamat. Beliau mendatangi masjid, lalu solat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang sangat lama, yang pernah aku lihat beliau melakukannya. Beliau berkata setelah solat, ayat tanda-tanda kekuasaan yang Allah datangkan ini tidak berkaitan dengan kematian dan kelahiran seseorang, akan tetapi untuk menakuti hamba-hambanya dengan ayat ini. Tetapi kalian lihat, apabila kalian melihat hal tersebut, maka bersegeralah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila berlakunya, tuan-tuan, gerhana matahari, kita disuruh dan digalakkan untuk memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi semayang gerhana, tuan-tuan, cukup lama. Rakaat yang pertama, surah An-Nisa, surah yang agak panjang. Yang kedua, bila rukuk naik balik, Fatihah kembali dan sambung dengan ayat yang kedua. Rukuk pun lama, sujud pun lama. Kenapa? Takut Allah Ta'ala turunkan azab. Takut inilah tanda-tanda berlakunya kiamat. Tuan-tuan, bila berlakunya gerhana, kita kena banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Banyak mana kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syahri, tuan-tuan, banyak mana kita istighfar, banyak mana kita memohon keampunan daripada Allah. Agak-agak Allah Ta'ala nak terima tak taubat kita, nak terima tak permohonan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita malah, lidah kita ni kerah nak istighfar, malah nak ingat Allah, malah nak takutkan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah Ta'ala
nak menerima taubat kita tuan-tuan kalau kita tak bersungguh-sungguh memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga inilah tanda-tanda tuan-tuan untuk berikan peringatan kepada diri kita. Tak usah tengok orang lain, tak usah pedulikan orang lain, kita tengok diri kita, tengok ahli keluarga kita, tengoklah masyarakat kita yang dekat untuk kita sama-sama jaga untuk kita selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita tengok hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Masuk hadis yang ke-10. Betul. Lagi ke-10 no. Kita tengok hadis yang ke-10. Hadis yang diriwayatkan oleh An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala inna lajulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid id tala'a Mus'ab ibn Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah baka lilladhi kana fihi minan ni'mati walladhi huwal yawma fihi. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum idza qada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah wa wudi'at baina yadayhi sahfatun wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Qalu ya Rasulullah nahnu yawma izin khairum minnal yawm natafarraqu lil ibadati wa nukfal muknah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antumul yawma khairum minkum yawma izin. Riwayat At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan, kalaulah baris yang saya bacakan silap, minta tegur dan minta maaf lah, saya kurang tentang ilmu alat ni. InsyaAllah kita tengok dia punya mafhum. Hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Ali duduk dalam masjid. Tiba-tiba dia kata, tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu an dan tidak ada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Bersamalah Nabi SAW, Sayyidina Ali dan beberapa sahabat. Datanglah Mus'ab bin Umair, datanglah mereka Mus'ab ini ke masjid Nabi SAW, yang mana dia kata dan tidak ada di atas badannya, tidak ada benda apa pun dalam badan dia, dalam pakaian dia hanyalah sehelai selendang kata, yang bertampung dengan kulit. Mana kata selendang yang dia pakai ini dah bertampung dah berjait dah. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitis air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu. Nabi SAW bila tengok Mus'ab, Nabi menangis dan menitis air mata. Sebab apa? Mengenangkan tentang kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu. Tuan-tuan sekalian, Mus'ab ini seorang yang cukup kaya di Mekah. Cukup kaya. Kita tengok nanti kita. Kerana saat dimanjakan oleh ibunya dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Kita tengok nanti cerita dia. Kemudian Nabi SAW bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diangkat satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi, menghiasi rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah.
Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah, tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada hari ini. Kami akan memberikan penumpuan kepada masalah ibadat saja dan tidak usah mencari rezeki. Lalu Nabi SAW bersabda, tidaklah, keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Ya Allah, tuan-tuan, cerita tentang seorang sahabat Nabi SAW, Mus'ab, yang mana salah seorang sahabat daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah. Yang dahulunya di Mekah, tuan-tuan, dia cukup kaya, salah seorang daripada anak saudagar, anak orang kaya, anak orang kaya. Ramai sahabat-sahabat yang di Mekah dulunya kaya, bila berhijrah ke Madinah, mereka tinggalkan harta benda mereka menjadi papa kerdana. Akhirnya bila sampai ke Madinah, Allah Ta'ala tunjukkan mereka, Nabi berikan mereka benda yang lebih baik daripada apa yang mereka ada di Mekah dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok apa yang dikatakan, keterangannya. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa kelak akan mendapat kekayaan dan kemewahan dalam kehidupan. Tuan-tuan, dulunya kita miskin. Tuan-tuan, dulu kaya kan miskin. Dululah, kalau ingat cerita pak-pak kita dululah, kebanyakan di sini saya cerita confirm, kebanyakannya susah. Biasa makan ikan masin tu, nasi pun kadang-kadang sepinggan, kadang-kadang boleh tambah, kadang-kadang mak baidak siap dah. Ikan, tuan-tuan, temenung mak saya ada belah dua. Ni habuan malam, ni habuan siang, ni habuan malam. Hang makan sekok, malam hang tak ada lauk dah, hang makan dengan kuah tu dah. Betul tak? Betul rasa? Makan dengan ubi kayu, susah. Ayah saya jenis suka mengai, tak apalah, boleh makan ikan mengai, ikan sungai rajin selalu. Hak jenis payah nak mengai, duduk makan ikan temenung, kadang-kadangnya tuan-tuan nak makan ayam setahun sekali pun susah. Tambah daging lagi tak jumpa. Nak tunggu kenuri, kalau kenuri ni mewah, kita rasa seronok, kan? Tapi tuan-tuan, kemewahan, kekayaan sampai melimpah ruah, sampai dari sifat membazir pula, sampai kita ni buang. Tuan-tuan, kalau nak kira, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam kajian orang yang menguruskan sisa pepejal ni, hampir 8 juta pepejal yang dibuang sisa makanan ni. Sisa makanan, lebihan sisa makanan, bukan hak lain ni, sampah-sampah tak kira. Sisa makanan ni hampir 8 juta tan yang dibuang satu Malaysia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malaysia. Sebab apa? Terlalu mewah. Makan kat rumah confirm lebih. Kita tak ajak anak kita makan bagi habis. Sebab apa? Benda banyak. Kita tak heran. Lebih-lebih makanan kita kadang-kadang kita biar pituk lah macam tu ya. Kita tak ajak anak kita sapu bagi makan habis. Kalau orang tua-tua dulu, makan habis tak kira nasi teriak sungguh kan nasi tu. Nasi juga ada nyawa. Tumbuh-tumbuhan bernyawa mereka juga ada yang ada perasaan. Kata orang tua-tua, nasi teriak dah kata. Tapi bukan teriak sungguh, dia kata jangan nak pergi membaziak nasi tu. Dia sapu orang tua-tua dulu. Sebab apa? Susah nak dapat. Berah susah, lepas susah, lepas pi cangkui, lepas pi menanam, lepas pi najak, lepas buat sendiri. Tok saya buat sendiri. Cerita. Susah lepas nak dapat nasi. Tuan-tuan, lepas tengok anak cucu makan tak habis, lepas marah. Tengok tumpah, lepas marah. Sebab apa? Susah. Ni senang. Mak nak, ayah nak apa semua bagi. Kita tak ajak apa semua benda yang kita nak, semua kita akan dapat. Dululah jangan haraplah pak kita nak beli mainan kat kita. Betul tak? Tak jumpa, buat sendiri, terbihlah, kan? Buat gasing, buat sendiri semua. Budak-budak nak tu tak mau kaya, lupa habis, pak pun beli habis. Ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab senang sangat. Bila senang sangat, maka manusia lebih cintakan kepada dunia, lebih kepada dunia.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa kelak, masa la ni akan mendapat kekayaan dan kemewahan dalam kehidupan. Pagi petang pakaian silih berganti. Kita memang betul silih berganti pakaian kita. Dah pakai dah, tak mau pakai dah. Betul tak? Bisa tengok tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di masjid saya, di masjid saya ada seorang Bangla demai ustaz. Ini kalau ada baju jubah lebih tak pakai dah, bagi balik bagi kat saya. Kita pun tak pernah faham. Dia kata dia nak apa kan. Rupanya dia kata hak baju-baju jubah dia nak pakai jubah. Ayah baru ni, kalau lah jubah lebih-lebih ustaz tak mau pakai, bagi kat dia. Kita baru kita faham. Akulah cari bagi kat dia. Kita tengok perpasan lama dah dia duduk main semayang jemaah kat masjid tu, duduk pakai baju tu lah. Kita tak ambil peduli pun. Bangla memang tak ambil peduli. Sedangkan dia juga umat Islam, dia juga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baju kita silih berganti. Silih berganti. Kita nak bagi kat orang tu, dia tengok ni lamari ni, cuba cek lamari lah ni. Balik sikit mak-mak ayah ibu-ibu tengok. Penuh lamari. Sampai nak bagi kat siapa tau. Dah tak mau bagi kat siapa, dah buang macam tu ya. Kita kata apa? Mengaji ustaz kata hak nak bagi tu, bagi hak elok. Betul tak? Kena bagi hak elok, tapi sedangkan baru pakai sekali yang elok lagi, tak koyak apa semua. Apa kata kita kelas, kita basuh, kita cuci serika elok-elok, kita tengok siapa yang ada, kita boleh bagi. Jadi barulah bagi elok. Jarak dia elok, bukan semestinya baru beli. Syarat dia elok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hidangan makanan tak putus-putus. Alhamdulillah, rezeki yang Allah Ta'ala bagi kita ni tak putus-putus. Makan jenuh, udah korban tuan-tuan. Surau tuan-tuan, berapa ekor? 60 ekor ada? Ada, berapa ekor? 3 ekor. Alhamdulillah, bubuk tak? Tak bubuk dah. Ada orang miskin kau ni. Jangan semua cari hak orang kaya, orang miskin tak ada. Usaha kena cari. Kalau boleh tuan-tuan, bagi siap-siap dah orang miskin. Bagi hak orang miskin agak-agak lah. Taman kita agak-agak hak yang susah sikit, kita bagi. Asing siap dah. Mereka tak main ustaz surau. Memang kebanyakan orang hak kurang dia jarang main. Dia segan, dia malu. Kita kena asing dah kat mereka. Rumah-rumah mereka tersegam indah dan dihias dengan bermacam-macam hiasan. Rumah dia nak mencakar langit. Dah ni akhir zaman tuan-tuan, manusia akan berlumba-lumba untuk mencari kemewahan. Dan nak rumah dia segam, dia nak rumah semakin elok, semakin lawan dengan orang. Dia nak lawan rumah sebelah 2 tingkat, dia nak 3 tingkat. Rumah sebelah 5 tingkat, dia nak 10 tingkat lagi tinggi. Rumah ada kereta besar, dia nak kereta besar lagi. Dia nak 2.0, dia nak 3.0 pula, lagi besar. Sebab apa? Sebab nak lagi mewah, nak lagi hebat daripada orang lain. Maka berlumba-lumbalah mereka untuk mencari kemewahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita fikir benda tu, kalau kita tak buat pun, kita tak ada apa. Duk lawa dah, kita nak tambah lagi. Sedangkan duit tu lebih baiklah kita bagi kat surau, kita bagi kat fakir miskin, kita bagilah kepada orang-orang yang memerlukan, tafiz-tafiz sekolah-sekolah. Tapi kita dah fikir membazir daripada aku bagi, biar aku tambah. Rumah ni tengok bilik 5 tak cukup, tambah 10. Tengok ni TV ni lama dah, 5 tahun dah ni, 40 inci. Kena cari hak 60 inci, cari 60 inci pula. Sedangkan 40 inci tu pun besar dah, sedap dah, ada internet semua, extra besar dah. Tak cukup lagi, tak puas lagi, tambah lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut dah. Maka perhiasan-perhiasan kita tambah, lampu-lampu malik apa semua. Sedangkan benda tu jadi membazir pula. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau semuanya sudah ada, maka senanglah hendak berbuat ibadat. Kalau dah senang, maka mudahlah nak buat ibadat, betul tak? Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau dah semua dah senang, kita tak fikir dah nak cari rezeki, tak fikir dah nak cari kekayaan, dah tak fikir dah. Sebab apa? Senang nak buat ibadat. Kita tak fikir, duduk saja boleh buat ibadat. Bohong ya.
Zaman Nabi, sahabat-sahabat tu cerita lain. Zaman kita, dia kata kaya esok, aku tak ada fikir dah kerja, aku boleh buat ibadat. Tuan-tuan, lagi banyak harta, lagilah susah hati. Dia fikir satgi orang curi lah, satgi habis lah, satgi anak mak. Kan? Lagi banyak harta, lagi dia pening pala, dia urus. Lagi banyak pening pala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul tak? Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita, artinya lebih memungkinkan untuk kita beribadat. Tuan-tuan, Nabi sebut keadaan yang susah itu, yang kurang senang itu lebih baik. Bila kita kekurangan, tuan-tuan, kita rasa kurang, maka itu lebih baik untuk kita. Kenapa? Itu lebih kuat kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila susah, kita rajin nak beribadat. Sebab apa? Pasal nak berdekat dengan Allah Taala, nak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak apa? Kita nak semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita susah. Sunnatullah, Nabi susah, tuan-tuan. Nabi pilih. Allah Ta'ala memilih atau minta Nabi SAW pilih nak menjadi Rasul dalam keadaan yang senang ataupun nak menjadi Rasul yang ataupun Nabi yang bersama dengan orang yang kaya. Maka Nabi pilih untuk bersama dengan orang miskin. Sebab apa? Bila miskin, orang miskin boleh ikut, orang kaya pun boleh ikut. Tuan-tuan faham tak? Sekali saya pun pening. Nabi SAW pilih ada menjadi Nabi yang miskin atau Nabi yang susah. Sebab apa? Bila jadi Nabi yang susah, yang miskin, orang miskin boleh ikut, orang kaya pun boleh ikut. Tapi bila kaya, tuan-tuan, Nabi menjadi raja, contohnya seperti Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman. Bila macam tu, orang miskin payah nak ikut Nabi SAW. Nak buat macam tu susah. Sebab apa? Sebab tak sama. Tetapi kalau lah miskin, orang miskin boleh ikut, orang kaya tambah lagi lah boleh ikut. Cerita seorang sahabat Nabi SAW. Ada kata cerita ni cerita kita nama Israeliat, tapi kita boleh ambil lah iktibar. Seorang sahabat Nabi SAW, yang mana dia ni, tuan-tuan, dia rajin main. Dia ni satu hari, dia ni bila dia main masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis-habis semayang, terus dia balik rumah. Banyak kalilah bila macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, wahai sahabat, pasal apa hang bila habis semayang terus balik rumah? Wahai Rasulullah, aku ni balik rumah terus sebab apa? Aku ni ada perkara selai. Bila aku semayang, sekali balik bini aku pula nak semayang. Mana kata selai susah sungguh. Bila macam tu, ya Rasulullah, tolong doakan aku untuk menjadi kaya supaya aku ni lebih mudah untuk beribadat. Tuan-tuan nampak tak? Dia minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doa. Bila Nabi doa ni confirm makbul. Confirm makbul. Apa yang Nabi SAW jawab? Wahai sahabat, lebih baik engkau begini, teruskan macam ni, maka engkau akan terus kuat untuk beribadat kepada Allah Ta'ala berjemaah di masjid. Takut nanti engkau kaya, engkau akan lupa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, bila macam tu hari-hari dia minta, ya Rasulullah, doakan aku, ya Rasulullah, doakan. Bila hari-hari minta ni, lama-lama Rasulullah pun mendoakan dia. Nabi pun doa untuk dia menjadi kaya. Dia ada sepasang sepasang kambing, sekok laki, sekok jantan tina. Bila Nabi SAW ni doa, tuan-tuan, lambing dia tiba-tiba bunting dan makin berisi, lama-lama membiak dan akhirnya cukup banyak. Lama-lama, tuan-tuan, yang mula-mula hari-hari tiap malam dia, tiap hari dia berjemaah. Bila kuih banyak, kuih demai kurang, demai 2-3 hari sekali, demi seminggu sekali. Bila lagi banyak, orang kampung marah. Kenapa kambing duk makan? Kambing duk kacau tanaman mereka. Maka dia pun hantar kambing dia ke gunung, tempat-tempat yang jauh. Maka lagi lama, lagilah dia tinggalkan jemaah, tinggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah saat, tuan-tuan, dikabarkan bahawa Nabi SAW minta para sahabat untuk pergi minta zakat pada dia. Minta zakat.
Akhirnya dia tak bagi, dia kata, aku ni tak layak, dia kata, aku ni tak layak untuk bagi zakat. Sehinggalah wafatnya Nabi SAW. Bila macam tu tiba zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kalau tak silap, dia pun lama-lama Allah Ta'ala uji dia dengan satu ujian yang cukup besar. Dia nak pergi bayar zakat, maka Sayyidina Abu Bakar tak terima zakat dia. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar kata, zaman Nabi tak terima zakat hang, adakah aku nak terima zakat hang? Itulah salah satu daripada pengajaran yang kita boleh ambil, tuan-tuan. Takut-takut bila semakin kaya, semakin lupa nak buat ibadat. Bukannya makin kaya, semakin kuat nak buat ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan faham tak? Laju noh. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemewahan hidup banyak menghalang seseorang daripada berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemewahan hidup ni akan menjadi penghalang kepada orang untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang makin susah nak buat ibadat, seperti mana berlakunya di hari ini. Orang kaya lah ni lagi jauh nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gangguan. Segala yang kita miliki, kalaupun tidak melebihi keperluan, namun ianya sudah mencukupi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segala yang kita miliki, kalaupun tidak melebihi keperluan, namun ianya sudah mencukupi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang kita nak cerita bahawa Allah Ta'ala dah tentukan rezeki kepada kita. Cuma kita yang nak mengatur rezeki itu cukup tak cukup. Sebenarnya cukuplah ikut kemampuan masing-masing. Orang kerja kilang, sekian-sekian gaji dia, bini dia sekian-sekian gaji, ataupun isteri dia tak kerja, Allah Ta'ala tentu dah hang sekian-sekian rezeki. Maka hak tu dah mencukupi bagi dia. Tetapi bila yang tak cukup, bila tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hang patut pakai kereta proton saga, tapi hang pakai proton selvi, proton selvi bah, kan? Atau contohnya kereta hak baru ni, kan? Hang patut pakai kereta biasa harga 56,000 ataupun 10,000, hang pakai kereta 50-60,000. Maka itu dah lebih daripada mencukupi, ataupun hang dah melampaui batas had yang sesuai ataupun mencukupi untuk diri hang. Tetapi bila dibanding dengan kehidupan para sahabat, ketika kita jauh lebih mewah daripada mereka, sedangkan ibadat kita sangat jauh ketinggalan. Kalau kita nak banding dengan ibadat kita, tuan-tuan, jauh bezalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana, tuan-tuan? Anak saya nak bawa sebab nak balik kampung ni. Saya minta tangguh, boleh tak? Stop tak? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya minta maaf sebab lepas ni nak balik kampung, terpaksa bawa sekali. Minta maaf banyak-banyak. Terhabiskan insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kekayaan dan kemewahan yang ada selalu menyibukkan kita dan menghalang dari berbuat ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala uji dengan kemewahan untuk menghalang kita ataupun menjadi penghalang kita untuk kita buat ibadat, buat amal kebajikan, buat amal jama'i. Kadang-kadang kita nak mewah, kita rasa bila aku senang esok, aku boleh buat bantu orang susah. Tetapi kemewahan sebenarnya kalau kita guna ikut landasan yang benar, alhamdulillah, insya-Allah dia akan jadi satu kekuatan bagi umat Islam. Umat Islam patutnya kuat ekonomi. Umat Islam patutnya lebih mewah ataupun lebih kaya daripada orang bukan Islam. Orang Islam, orang pejuang-pejuang Islam, dia kena bersedia. Dia kena ada bekalan-bekalan, senjata-senjata untuk pergi berperang. Tuan-tuan, contoh saya bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila seorang pendakwah, seorang yang nak pergi kuliah, ceramah apa semua, dia kena ada kenderaan, betul tak?
Kalaulah kenderaan yang dia pakai itu setakat Honda Cup, Honda Cup nak mai, tuan-tuan kalau Sungai Seluang nak mai sini, jenuh berah mai peluh, lupa macam tu kat tengah jalan. Ataupun naik Proton Saga hak zaman 90-an, zaman 80-an dulu ni, mai sampai sekerat asyik berasap ya, kan, letak aircon meledak, hujan mai, susah tak? Susah. Lepas tu ustaz-ustaz pun belilah ataupun pakai kereta yang agak mudah untuk pergi dakwah. Orang kata, oh ustaz ni nak tunjuk kemah, oh ustaz ni pendakwah dikatakan macam tu. Sedangkan zaman Nabi SAW, orang yang pergi perang ni disediakan peralatan ataupun kelengkapan perang yang cukup hebat. Pada masa tersebut apa dia? Kuda lah, Ferrari. Patutnya ustaz-ustaz semua kena bagi Ferrari biji. Kan? Sebab apa? Sebab nak pergi perang senang. Ceramah mana? Jual baru Ustaz ya sampai. Betul tak? Tapi saya tak yalah kan tak? Ada hak tu pun syukur dah. Kan? Apa? Alza, saya beli Alza. Alza tuan-tuan saya pakai 4 tahun, mileage dia 200,000. Orang terkejut tengok 200,000. Kan? Naik 100 pun dah goyang lah. Saya beli baru pula. Orang kata, beli baru? Halah, aku nak berjuang jauh. Sat-sat Kuala Lumpur, sat-sat pergi Terengganu, sat-sat pergi Matah. Syorat sana, Tamar semua pakai tu, lantak tu. Masuk hutan pun lepas pakai Alza tu. Lepas ni saya tak mau pergi lah kan. Kena pakai naik highway lah. Sebab apa? Nak pergi berjuang. Cuma kalau disalahguna, waita baru, ustaz jadah waita baru. Ni tak main kuliah kami dah. Tu cerai mangkuk ayun lah ustaz tu. Kan? Sejak ada bini 2 ni, sat mai sat tak mai. Contoh, saya bawa bini seorang. Kan? Tuan-tuan tak payah cari kat saya lah. Saya cari sendiri. Tu yang saya bawa kan? Tak boleh pergi mana. Kan? Bawa mai. Ada apa? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sibuk menghimpun harta dan juga sibuk menjaganya, serta sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Maka duk tak cukup situ, ada banyak tu dak tambah sampai bila pun tak cukup, sampai bila pun tak puas. Duk kira nak ligan harta, bukan nak ligan amal ibadat. Tidak ubah seperti apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Seandainya seseorang anak Adam itu telah mempunyai satu lembah emas, Nabi kata, kalaulah seorang anak Adam itu dah ada lembah emas, lubuk emas, dia masih berhasrat untuk mencari lebih, lembah yang kedua ataupun lubuk yang kedua, sehinggalah ia dimasukkan ke dalam tanah menemui kematian. Sampai nak mati pun duk fikir nak cari harta lagi. Tuan-tuan, bila mati ni hang banyak mana harta pun duk pakai 3 lapis kain tu lah. Kalau perempuan duk 5 lapis kain tu lah. Tosah duk buah color lain duk putih situ lah. Masalah macam-macam nak buah color merelik semua, mati esok color putih tu lah. Orang bagi hak tu lah. Kan? Ada seorang kata, aku mati esok, aku tak mau dah kapan apa nama kain putih. Aku nak cari kain hak warna emas. Aku nak siap bubuh bantai apa semua, siap. Tuan-tuan, tosah. Kalau wasiat macam tu, tosah duk ikut. Ikut apa yang diajak oleh baginda Nabi SAW. Kalau boleh, jubah pun tosah pakai. Jubah pun tosah pakai. Haram masa hidup, haram tak pakai jubah pun. Masa hidup kepiah pun hang tak pakai, hang mati hang wasiat suruh pakai kepiah. Tuan-tuan, itu bukan sunnah Nabi SAW. Nabi mati dikafankan dengan 3 helai kain sahaja. Tidak ada pakai kain jubah, tidak ada pakai kain kopiah. Kita ikut sunnah Nabi SAW. Begitulah gambaran yang sebenar terhadap kehalobaan, halobanya manusia dalam menghimpun harta kekayaan. Maka bila dunia ini dia duk halabah, duk tamak kepada dunia, dia sentiasa nak mencari dan menambah. Duk cari nak tambah, tak pernah cukup. Tuan-tuan, kalau kita nak kaya seperti Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, kayalah seperti Sayyidina Osman bin Affan, kayalah banyak mana pun, tapi ikutlah apa yang diajak oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW bermimpi. Nabi bermimpi nampak Sayyidina Abdul Rahman bin Auf yang jalan dia dalam keadaan merangkak untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi SAW cerita kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, hang esok mati akan mati dalam keadaan merangkak. Tuan-tuan, kalau merangkak pun dah syukur rahmat dah. Kak merangkak duk menerak ataupun melosok masuk ke syurga pun tak apa dah. Tapi dia merangkak. Sebab apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila diceritakan macam tu, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf banyak lagi bersedekah. Akhirnya Nabi SAW mimpi kali yang kedua melihat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf masuk ke syurga, melintasi titian sirat itu dalam keadaan lari seperti seperti lintang ataupun lari dalam keadaan yang cukup cepat. Allah, kehebatan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, salah seorang 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Kita tuan-tuan, macam mana nanti nak melalui jambatan sirat? Adakah kita akan lari, ataupun kita akan merangkak, ataupun kita melusuk, ataupun kita akan menerak? Wallahu a'lam. Moga-moga tuan-tuan kita sampai ke seberang untuk sampai ke syurga Allah, dan kita tidak gelincir untuk masuk ke neraka Allah. Wa na'udzubillah. Hinggalah ia menemui kematian. Bila cari harta ni sampai mati pun kita duk cari harta juga. Ketika itu barulah ia sedarkan dirinya dengan 1001 penyesalan. Bila dah mati barulah nak sedar. Bila nak mati minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihidupkan semula. Tuan-tuan, masa tu tak ada peluang dah. Tetapi di saat itu sudah tidak berguna lagi penyelesaian. Mati tak guna dah. Sebelum matilah kita kena berubah, kita kena buat perubahan. Tuan-tuan, kayalah banyak mana pun, kutiplah harta banyak pun, tetapi pastikan kita dapat mengawal harta itu, akan menjadikan harta itu sebagai saham kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita anak tak ada, ilmu tak ada, tapi kita ada harta. Kan ada hadis Nabi SAW, idza mata ibni Adam in qata'a amalu illa min salas. Bila mati anak Adam akan terhapus segala amalan kecuali 3. Kita ni contohnya tuan-tuan, ramai orang kaya ni yang jenis tak ada anak. Betul tak? Kalau ada anak pun seorang dua ya. Orang kaya ni dia tak mau banyak anak. Bagi mereka banyak anak ni menyusah. Tak ada nak urus anak. Kebanyakan macam tu lah. Nah, memang tak mau banyak anak. Yang banyak satu, mereka buat dah perancangan apa semua, minta-minta anak ni kalau boleh seorang dua ya. Ataupun banyak Allah Ta'ala tak bagi orang kaya ni dengan banyak anak. Tapi harta banyak, ilmu pun kurang orang kaya. Orang yang mewah, orang yang kaya, harta pun kurang. Tetapi mereka ada satu kelebihan. Yang 3 ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu yang fa'ubih, mereka tak ada. Ibnu Salih yad'ulah, mereka tak ada ataupun kurang, tetapi mereka dapat sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Ini tuan-tuan kita boleh cari sebagai saham untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin dia kaya anak dia paling saham paling besar. Anak 5 orang, 10 orang, saya 9 orang adik-beradik. 9 orang bila mati pak, insya-Allah 9 orang akan doa kepada pak, kepada ayah kita. Anak yang soleh yang doa kepada ayah dan ibu dia. Ilmu yang sampaikan, maka saham itu sampai. Tetapi mungkin harta kurang, maka dia lemah tang tu. Tetapi orang kaya, kelebihan dia apa? Dia boleh banyak bersedekah sebagai saham yang besar bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita lupa di dataran dalam mencari kekayaan. Tidak kira halal atau haram, yang penting dapat harta. Halalan thayyibah, halal lagi baik. Bila nak cari harta kekayaan tak salah, tapi cari yang halal. Yang syubhah pun kalau boleh jangan duk cari. Kalau kita was-was sikit pun kalau boleh elaklah. Terutamanya tentang sistem riba. Lah ni banyak insurans tuan-tuan. Tolong nak masuk apa pun skim apa pun, tolong kaji dulu. Kawan-kawan saya jangan malas kok nak tanya saya. Kan? Bila tanya saya, hang semua syubhah. Hang semua syubhah dah kata. Kata hang nak ambil apa pun skim tentang lah ni banyaklah. MLM dulunya. Lah ni dengan skim telefon lah, dengan saham-saham apa semua. Habang ada, hang tolong kaji balik, hang tolong cek balik.
syarikat ni macam mana, sistem ni macam mana, komisen dia macam mana, masuk betul tak, ada ambil tanpa hang usaha, ada ambil harta orang, ada ambil hang zalim kat orang. Sikit ya kalau boleh hang olak lah. Kita tak kata haram, tapi takut syubhah, takut benda tu meragukan. Lebih baik kita elak. Banyak lagi kerja. Baik kita menegak, baik kita kerja motong getah, sengit pang, betul tak? Tahu tak? Sengit pang, orang motong getah lah ni. Syukurlah minyak naik, kan? Jadi kita kena syukur. Sebab apa? Orang motong getah, dia kata apa? Aku tak pergi Kuala Lumpur. Minyak aku mbuh RM5, aku boleh pergi motong, cukup lah. Jadi orang bahagia orang yang motong getah ni. Balik rumah, dia kata, aku pun kereta tak ada, motor ya. Jadi tuan-tuan nak pakai kereta pada muka, kena minyak naik. Sama-samalah sokong kenaikan harga minyak. Sebab apa? Sebab penurunan subsidi. Kita syukurlah. Naik minyak, subsidi kita turun. No, kita kurangkan subsidi. Itu yang sepatutnya kita bersyukur. Tuan-tuan faham ni? Tidak kira waktu sembahyang, bahkan semua waktu untuk menambah harta. Yang dulunya bila susah tuan-tuan, rajin sembahyang. Macam sahabat tadi ni, bila susah ni, sembahyang tak pernah tinggal jemaah, sedia. Tapi dia ni dulu rajin sembahyang lah ni. Sejak dia dapat kontrak kerajaan tu, kontrak dia buat rumah tu, jarang nampak lah. Dia sibuk dia kata, duduk, jarang nampak dah. Duduk dah rajin, tengok main dengan kuliah apa semua lah ni, Jumaat pun kadang-kadang tak nampak, tapi Jumaat kat lain tu kan tak? Jangan nampak dah. Dulu dia main mengaji juga. Sejak ni naik pangkat ni, dia kalut dengan kerja Dulu dia dah juga. Bila naik pangkat di pengarah di CEO ni, dia ada kalut benda tu. Kita pun faham lah. Faham pula tak? Nak faham tanpa. Patutnya bila Allah Ta'ala bagi tambah amal ibadat, tapi bukannya bertambahnya lemah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu semayang makin kurang, makin kurang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biarlah kita mencari harta benda dunia ini pada batas-batas keperluan. Tuan-tuan, nak ikut Nabi kena jadi orang miskin. Nak ikut betul-betul Nabi ni kena jadi orang miskin. Tapi sanggup tak jadi orang miskin? Tuan-tuan, ada harta lah ni sanggup tak jadi miskin? Ada kereta 2 biji, 3 biji, sanggup tak tinggal naik gerek? Boleh? Sanggup tak ni? Sanggup bagi kereta tu kat saya. Rumah besar-besar 2-3 tingkat, jual, pergi cari rumah kampung, duduk rumah kampung. Rumah ni bagi kat saya juga. Sebab apa? Sebab nak ikut Nabi. Tetapi semua tu tuan-tuan tak salah. Nak cari harta semua tak salah. Tapi kena pada-pada, ataupun jangan sampai melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau berlebihan, bolehlah digunakan untuk menolong orang lain yang kurang bernasib baik, suka menderma dan suka bersedekah sebagai simpanan untuk hari akhirat. Ini yang kata, bila ada lebihan, kita kena banyak sedekah, banyak buat amal kebajikan, banyak buat wakaf. Wakaf tuan-tuan, pernah dengar lah wakaf? Dengar selalu. Pernah tak semua hidup kita wakaf? Ada, pernah. Wakaf apa? Quran. Wakaf apa? Kapek. Wakaf apa? Wakaf cermin. Wakaf apa? Lampu. Wakaf apa? Surau. Tapi kalau boleh, kita wakaf benda yang betul-betul boleh sampai kita mati, benda tu akan berjalan sampai kiamat. Kalau boleh. Macam mana? Kita wakaf contohnya buat sekolah agama. Banyak, mahal, tak mampu. Memanglah dah nak bagi sekaligus. Contohnya di surau Al-Husna, buat satu kempen ataupun skim untuk wakaf tahfiz Al-Husna pula, contoh kan. Ada orang bagi contohnya di taman tuan-tuan, ada sebidang tanah ataupun rumah, dia kata aku nak buat rumah aku ni tahfiz kan. Tapi aku tak ada duit, hampa aku bagi rumah, hampa buatlah. Kita buat skim, kita kutip sebulan ataupun sebulan RM10, tak banyak RM10. Dalam masa contohnya kalau kita ni 20,000 orang ni, ada contohnya 5,000 kat surau kita ni, dah ada 500,000 dah, boleh buat dah tahfiz.
boleh buat dah sekolah agama, boleh buat dah anak yatim. Maka mati esok kita kata hak tu sampai kiamat duk berjalan pahala-pahala kita. Benda yang sepatutnya kita rasa susah, tapi kalau kita faham, kita tahu sistem dia akan jadi senang, dan itulah saham yang cukup besar. Jangan duk cakap banyak, sikit pun tak apa. Orang yang bijak adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya, dan ia menjadikan dunia ini tempat bertanam dan akhirat itu, hari akhirat tempat memetik buahnya. Masa dunia ini tempat kita duk tanam, nak tuai bila? Nak ambil hasil dia bila? Masa akhirat esok. Masa dunia ini kita tanam, kita tuai, kita usaha tanah kita supaya esok hasil yang cukup besar di akhirat kelak. Kita cari harta itu kita jadikan saham. Kadang-kadang tuan-tuan, harta itu kita bagi apa? Kita bagi anak kita mengaji, kita bagi anak kita ni betul-betul orang yang boleh sumbang untuk masyarakat. Dia juga sebagai saham ataupun wakaf kita. Aku wakafkan anakku untuk Islam, untuk dia ni berjuang untuk Islam. Itu juga wakaf yang cukup besar, saham yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan. Zakat yang kita mampu, yang kita boleh. Saya rasa kalau taman kita ni boleh buka tahfiz satu ataupun rumah kebajikan, insya-Allah semua akan dapat maghfirah ataupun keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak ialah apa pun ialah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bila orang mati tuan-tuan, bila orang mati, tuan-tuan bawa buah, dia tak mau makan dah. Dia tak lalu makan dah. Orang mati patutnya tu ada buah-buah. Ataupun orang sakit tuan-tuan nak mati contohnya, tu bagi buah ataupun barang makanan ni, dia tak lalu makan dah. Apa yang dia nak ialah doa. Dia nak kita doa keampunan dari dia, kepada dia. Nak doa ya. Kalau boleh, bila kita ziarah orang sakit ni, kita banyak doa supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Bila kita bawa buah makanan, anak cucu dia lah makan, tak ada masalah lah. Tapi hak dia tu jangan nak pergi tunjuk kat dia, kesian kat dia. Jadi insya-Allah moga-moga hasil tuaian kita hasil tuaian kita di akhirat esok adalah mewah, dan kita akan dapat duduk senang dalam akhirat kelak insya-Allah. Kalaulah kita tak usaha, pokok-pokok kita kat dunia ni layu, kita ni buh baja pun dak, kedekut piang, besok bila akhirat takut-takut buah kita yang keluar esok busuk. Buah yang kita buat itu purui, tak ada tu, tinggal biji je, kita ada isi. Takut dia macam tu. Jadi tuan-tuan, di dunia ni kita buh baja yang sebanyak-banyaknya, kita jaga gembok elok, moga-moga esok hasil yang baik di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita memperbanyakkan istighfar untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman ini insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Asal cukuplah setakat itu pada malam ini. Minta maaf, minta halalkan apa yang kurang itu tuan-tuan atas kelemahan, kejahilan saya. Moga-moga kita dapat ambil manfaat walaupun sedikit yang saya sampaikan pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu atas kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban mubarakan jamila. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وافتحنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أعلاك أعداء الدين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.